Okay, hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama aku lagi, Kiki Channel. Okay, hari ni aku nak sambung video part 2 cerita seram. So, korang semua kita tunggu. Ramai chat aku ni, bila nak sambung part 2, bila nak sambung part 2. Okay, malam ni kita sambung part 2 bahagian followers aku punya cerita seram dekat IG yang ramai DM aku cakap yang share pasal cerita seram diorang tu. Okay, nanti aku akan ceritakan kat korang apa cerita seram diorang tu yang diorang cerita kat aku. Okay, so korang apa tunggu lagi? Kau tunggu jap, aku dah siap. Cerita seram kan? Kita mestilah kena seram. Okay, 1, 2, 3. 15 minutes later. Korang kenapa? Seram ke? So, aku tak naklah korang tambah seram sangat sebab aku nak buat cerita ni jangan seram sangat. Maksudnya ada komedi-komedinya. Sebab aku tak nak korang tak boleh tidur malam, korang tengok video aku kan. Kuat sangat lah, aku tak dengar lah apa aku cakap. 2,000 years later. Okay, aku dah betulkan speaker. Okay, nak aku sambung part tu kan? Korang semua yang nak aku sambung part tu kan? So, mari kita mulakan. First, aku dapat cerita daripada kawan aku. Cerita dia macam ni. Tengah baring and separa sedar. Macam tidur, tak tidur. Gitu. And suddenly Kak Ponti lalu siap dia bagi kena kain dekat muka aku and package bau tanah kubur berserta soalan-soalan lain. After case aku tu, ada member aku, Pak Ain, kena sampuk. Aku lupa dah macam mana starting. Tapi malam tu kita orang buka ruqyah guna speaker. Lepas tu dia macam tunduk, dia diam je sampai member aku semua pelik tau. And aku pergi dekat dia, aku tanya, okey tak? Diam je. Terus kita orang semua pakai ambil Yasin baca. Aku ambil wuduk. Memang rasa panas pegang dia. After settle Yasin, dia macam okey sikit. And plus macam tu malam weekend, yang mana rumah dekat semua balik tinggalkan berapa ketul je dalam bilik. Dalam tengah malam macam tu, tiba-tiba Pak Ani meracau balik. Dia kata dia nampak benda tu dekat katil belakang. And fun fast, belah belakang tu memang selalu kena kacau. And after dia cakap nampak tu, kita orang buka ruqyah sampai pagi. Aku je lah yang berjaga, yang lain tidur. Semua duduk setempat dekat katil tengah, tak berani bangun. Seram. Pagi esok Pak An okey dah. Banyak lagi cerita aku dengar orang bisik dekat telinga masa tengah main phone. Member aku nampak orang melambai dekat tingkap padahal prospek tingkat 2. Dengar bunyi orang mengeruh macam tidur suara lelaki. Tapi semua dalam tu perempuan. Ernie pernah kena percik dengan air, tapi tak tahu air dari mana. So itu berdasarkan kawan aku cerita. Kawan aku yang pertama cerita. So kita pergi ke orang kedua cerita. So aku akan pilih dengan rawak ya, sebab aku tak mampu nak ambil semua sebab ramai yang DM aku pasal cerita seram part 2 kali ni. So aku akan buka cerita Ika, kawan aku yang kedua. Dia panjang tau cerita dia, tapi aku singkatkan cerita yang dia cerita dekat aku.
daripada mana. Cerita kedua. Okay, first kali masa tu aku darjat 6. And time tu ada macam kepung lah. Aku tak tahu kepung tu apa. Dia macam camp untuk UPSR lah. Tak boleh balik dari pagi sampai malam 10 gitu, 10 malam gitu. And then seminggu tu dia macam biasa je lah. And have that one day, masa tu petang sebelum maghrib lah, aku main tukar tiang kat sekolah. Normal lah tu sama sekolah kan. Saya main tukar tiang. Masa tu perempuan je lah semua. And masa tu aku terpandang dekat cermin tingkap muzium sekolah. Aku nampak ada budak lelaki, kepala botak, pakai baju sekolah, tengah tengok kita orang. Masa situasi tu, dia ada kata area kita orang main tu tahu, tapi reality dia tak ada kat situ. Just kat cermin je. Aku pun rasa takut sebab tengok dia tak ada kat sekeliling aku. Aku belah je, lari kata nak main dia. Weh, masa mandi tu aku duk fikir, aku je ke nampak, member lain tak nampak ke? Aku macam biar je lah. Maybe aku main pusing-pusing tukar tiang tu. Aku biol jap kot. And then okay, part ni dia start jadi gampang. Malam tu aku balik pukul 10. Ibu aku yang ambil aku. Masa dia balik rumah aku memang lalulah depan kubur kampung aku. And that's night, dia nampak seorang jalan bawa cangkul dengan baju penuh tanah merah. After a few second macam tu, terlintas orang aku, bapak berani sial orang tu jalan kaki and bawa cangkul. Aku pun terus dekat side mirror and memang shitas. Orang tu dah tak ada. Aku pun dah start takut. Sampai je rumah, ibu tengok aku, siap tanya, "Pahal pucat muka kau?" Aku pun diam je lah. Sebab dah malam, aku tak nak cakap dekat ibu aku. Esok pula, aku pergi sekolah. Okay, ni time maghrib. Kawan aku di uzur. Aku pun cakap kat dia, "Weh, tolong jaga bekas pensel dengan buku ni." So dia duduklah sebelah pintu surau, pintu belakang, okay? Okay, time tu habis solat maghrib, aku pun pusing belakang pandang kawan aku yang uzur tu. And tiba-tiba aku nampak kat luar surau tu ada kain putih penuh dengan tanah merah. Aku tak tahulah tanah ke darah ke. Tapi rambut dia panjang, jari dia panjang tapi berbiji-biji. Aku tak fikir apa dan aku terus pusing baca dia betul-betul. Aku tak pandang dah belakang. Sumpah aku nangis masa aku baca doa tu. And malam tu macam biasa, ibu aku ambil aku. Pukul 10, badan aku ketakutan. Teruklah. Ibu aku tengok aku macam tak sedap hati. Terus dia tanya aku, "Kau kenapa, Kak?" Aku pun sampai rumah terus cerita kat ibu aku. Nangis-nangis sebab aku dah terlampau takut. And ibu aku terus terkejut. Masa tu ayah aku tak percaya aku langsung. Dia kata aku berhalusinasi sebab terlampau penat tuition sampai malam. Aku fikir maybe ayah aku betul lah kan. Aku pun terus sangka baik je lah. Okay, part ni dia menjadi-jadi. Esok tu aku pergi sekolah macam biasa. Sampai waktu petang, time tu minum petang lah kat sekolah sebelum mandi, nak solat maghrib semua. Kawan aku kata aku duduk seorang-seorang and then hilang. Kawan aku semua cari aku satu sekolah, tak jumpa weh.
Last adalah satu classmate aku lelaki. Dia jumpa aku bawah tangga, cakap sorang-sorang time tu. Aku pun pelik weh, kenapa aku bawah tangga? Aku pun terkejut. Kawan aku marah aku, kata penat cari aku satu sekolah tak jumpa. Event bawah tangga. Time tu aku start nangis. Malam tu memang kecoh pasal aku hilang. Sampai esok tuition ibu aku jumpa cikgu aku nak bawa aku pergi berubat. Okey, malam tu aku duduk dalam bilik. Aku banyak diam dengan adik-adik aku sampai diorang takut nak cakap dengan aku. Ayahku suruh aku ngaji, rasa kelu lidah nak baca. And malam tu adik aku, Angah, Iwan, dia ni main ketuk-ketuk pintu bilik aku. Aku masa tu dah tidur lah kan. Aku buka pintu, dia lari. Buat tidur 3 kali weh dia buat. Kali keempat tu aku rasa nak maki dia. Last aku tengok adik aku dah tidur. Aku macam lantak lah. Tiba ketuk lagi, tapi bayang kat bawah pintu tu kan, adik aku tak lari pun. Masa tu aku tak tahu tu adik aku ke apa. So itu cerita daripada orang kedua. Berdasarkan cerita orang ketiga pula, kita ambil cerita daripada orang ketiga. Baru terjadi semalam, air kowe aku tu keluar sendiri airnya. Hantu main air kowe aku, tajud. Kepala otak dia ni cerita hantu. Dah. Sambung balik. Orang ketiga. Orang tadi kita abaikan. Cerita dia macam ni. Masa aku kecil, umur aku dah dalam darjah 1. Masa tu aku ingat lagi tu, time tu aku kat kampung belah mak aku, kat Bangsarat. Aku main dengan cousin aku kat luar rumah. Lepas tu balik dalam senja macam tu. Dekat sebelah rumah nenek aku tu ada pokok besar jugalah, tapi tak adalah besar sangat. Lepas tu ada pokok pisang tak silap. Sebelah rumah nenek aku tu orang India. Setiap pukul 7 mesti diorang main gendang. Sampailah sekarang weh, aku tak tahulah tu adat dia ke apa ke, tapi diorang memang akan bergendang setiap pukul 7. Diorang bergendang sampai azan maghrib habis. Lepas tu aku balik tu dalam senja lah, baru masuk dalam rumah. Lepas tu aku terus pergi dapur sebab dah penat sangat bermain. Lepas tu aku pergi dapur, aku minum. Lepas tu aku buka tingkap kat dapur tu. Tak tahulah apa mimpi aku nak buka tingkap, nak jenguk. And tiba-tiba aku nampak pocong kat pokok pisang tu, betul-betul depan cermin rumah nenek aku tu. Aku nampak, terus aku lari ke depan. Lepas tu scene kejadian tu aku terus takut nak pergi dapur. Meremang bulu roma aku. Sumpah sampai sekarang aku takut nak pergi dapur rumah nenek aku tu. Sebelah rumah nenek aku tu ada buaian. Aku memang takut nak duduk kat buaian tu, sebab buaian tu sebelah pokok pisang tu. Lepas tu masa aku umur aku form tu, aku baru perasan pokok tu dah tak ada. So aku rasa memang benda tu duduk kat situ, and orang kat situ selalu nampak. Aku rasalah, sebab memang meremang weh, bulu meremang weh kalau lalu situ. Kita stop sekejap. Kita sambung. Sebelah rumah nenek aku tu memang gelap, memang tak ada lampu. Kalau ada pun dia macam lampu malap-malap. Lepas tu berkelip-kelip lampunya. Tak keseram. Aku nampak muka dia weh, muka si pocong tu sumpah hitam, bodoh, menakutkan. Serius, sejak tu aku dah takut nak lepak kat buaian tu. Kalau siang tak takut lah, malam-malam tu takut. Sampai sekarang aku trauma nak pergi dapur. Kalau aku nak pergi
dapur, aku ajak cousin aku teman. Toilet rumah nenek aku tu dah lah kena lalu dapur. Memang seram lah. Wow. Lagi satu, ni kisah benar ya. Atuk belah arwah ayah aku ada bela. Cousin aku ada cerita masa diorang balik kampung. Ada pakcik ni tanya atuk aku macam ni, Baharin, siapa yang menukang kat atas bumbung kau tu? Something like that lah soalannya. Lepas tu cousin aku cakap, ada juga orang tanya, Pak Lebay, mana yang bersihkan kawasan rumah kau? Kau rasa? Kita orang memang tak balik dah lama weh. Sen PKP memang dah lama tak balik. Lepas tu atuk dengan opak aku balik kawasan rumah bersih. Rumput-rumput yang tinggi pun dah tak ada, memang bersih kawasannya. Kau bayangkan, rumah kalau dah tinggal lama mesti berhabuk kan. Lepas tu rumput semua tinggi macam rumah terbiar. Ini tu bersih macam tak ada, macam ada orang bersihkan. Ni kejadian kat bangun Datuk. Bangun Datuk. Lagi satu ni kejadian dekat Klang, rumah atuk aku juga. Aku tidur rumah atuk aku. Kita orang cousin memang akan tidur sama. Campur lah cousin aku lelaki. Yang lelaki tidur kat paling hujung. Lepas tu pakcik saudara. Aku ni jenis yang boleh nampak kita orang dah tahu yang atuk kita orang ni membela. Lepas tu kan, pakcik aku cakap dia nampak Pak Lebay ke hulu ke hilir kat dapur. Sekejap masuk bilik atuk aku, sekejap keluar ke hulu ke hilir dekat dapur. Seram bodoh. Lepas tu sepupu aku Nurul, dia pernah nampak lembaga time dia tengah cuci pinggan kat dapur. So far aku tak pernah nampak, tapi aku pernah rasa macam benda tu ada. Oh ya, benda tu ke hulu ke hilir sebab dia nak jaga ke sabit tah. Aku tak ingat. Itulah dia nak jaga sebab benda tu macam hak dia lah, aku rasa lah. And lagi satu masa yang atuk dengan opah aku balik kampung tu sebab nak uruskan tanah. Opah pernah cakap macam ni, tadi aku nampak atuk kau kat dapur, sekarang atuk kau dekat depan TV pula. Kau rasa? Daripada kita orang kecil sampailah kita orang besar, tak pernah naik ke atas tu. Rumah atuk aku tu 2 tingkat, rumah kat kampung, rumah papai. Kita orang memang tak pernah naik, kalau lepak pun duduk dekat tangga je. Tak pernah naik sampai atas sebab seram. Ada banyak barang lama-lama. So korang kat sini, aku nak beritahu cerita seram tu kat mana-mana je ada. Makhluk tu semua wujud. Korang jangan uji dia. Korang jangan suruh dia kalau korang tak nak dia datang. Ingat So part tu cerita pasal followers aku DM aku pasal cerita tu selesai. Aku ambil 3 orang saja untuk aku ceritakan dekat YouTube aku. So korang semua yang baru tengok aku punya YouTube channel, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notification anda, lonceng tu nyalakan notification anda, dan like. Jangan lupa share kat orang lain pasal aku punya YouTube channel aku ni, supaya aku dapat membuat video-video menarik untuk korang semua. So lepas ni kita nak buat video apa? Nantikan. Seram pula kan. So korang semua, jangan lupa tekan tombol subscribe dan follow, dan notification anda, nyalakan notification anda, dan kita akan buat next video yang menarik untuk anda semua. So bye guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama aku lagi Kiki Channel.